InsyaAllah kita akan menamatkan tadabbur ringkas surah Ad-Duha, yang mana ayat yang kita belum lagi selesai membincangkan adalah ayat yang ke-11, iaitu ayat yang terakhir. Namun begitu, saya rasa elok untuk kita ulang kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas, hari Selasa. Mengulangi ini satu kaedah juga dalam Quran. Allah suka menggunakan pendekatan at-taqrar, ulang dan ulang. Baik, minggu lepas, hari Selasa yang lepas, kita telah sama-sama mengetahui tentang cara Allah mengajar kepada Nabi SAW dan kepada kita untuk mensyukuri nikmat lampau. Yang ini ada sedikit nota tambahan. Kita tercari tak nampak gambar rajah ni. Okey. Masih ingat minggu lepas kita cerita tentang ayat anak yatim. Nabi kena buat apa? Ayat nombor 6. Lepas tu nikmat Nabi ini mencari-cari apa itu Islam, apa itu iman, ayat nombor 7. Dan kalau masih ingat, kita sampai kepada ayat nombor 8, ayat nombor 8 sampailah ayat nombor 10. Maafkan saya, ayat nombor 9 dan 10 minggu lepas, ya, tentang nikmat masa lampau. Okey, kita ulang balik. Kita telah mengetahui bahawasanya Nabi SAW dan kita telah mendapat nikmat perlindungan semasa Nabi jadi anak yatim. Okey, ayat itu Allah juga mensasarkan kepada kita bahawa kita pun pernah berada dalam keadaan yang kecil, Allah bagikan perlindungan. Dan Allah meminta kepada Nabi supaya apa? Supaya Nabi menyantuni anak-anak yatim ataupun sesiapa yang memerlukan kepada perlindungan. Kemudian kita juga telah mengetahui Allah memberitahu kepada Nabi nikmat ilmu pengetahuan. Nikmat Nabi dapat hidayah, maka macam mana dia dapat nikmat hidayah, dapat ilmu, kenal Allah, kenal apa itu Islam, apa itu iman. Maka kita santuni orang yang ingin belajar. Ya, kita ajarkan balik apa yang kita tahu. Kemudian kita mengetahui tentang nikmat kecukupan. Maka cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita menyantuni orang yang memerlukan. Jadi ketiga-tiga cara bersyukur ini sebenarnya ia berkait rapat dengan satu ayat. Saya minta maaf pasal saya ada buat nota tambahan. Mungkin ini memang tak ada lah dalam nota tu. Ini lebih kepada isi penting. Jadi jangan bimbang kalau tuan perlukan nota tambahan ni, insya-Allah akan diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah. Okey, kita pemudahkan belajar. Okey. Ini cara syukur apa tahu? Cara syukur ni maksudnya kita dapat belajar pada malam ni, kita kena kembalikan balik kepada pihak lain setelah Allah mengurniakan nikmat itu kepada kita. Ini sebenarnya ada dalam ayat Suratul Qasas ayat 77, muka surat 345 dalam Quran. Okay, ayat ni kalau boleh ingat ataupun tak ingat tak apa, nanti catat. Ayat ni sebenarnya adalah cara kita menguruskan harta yang Allah bagi kepada kita, ataupun cara kita menguruskan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dia ada 4 cara yang Allah memberikan petunjuk dalam Suratul Qasas. Cara pertama, kewajipan pertama yang wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Allah kata kalau kamu dapat nikmat harta, carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah tentang hari akhirat. Maksudnya kita kalau dapat nikmat Allah bagi kita harta contohnya, maka langkah pertama, kewajipan pertama mesti fikir
Macam mana nak gunakan nikmat itu untuk kehidupan akhirat. Itu nombor satu. Nombor dua, Allah Ta'ala kata wala tansa nasibaka minad dunya. Allah kata yang kedua, jangan lupa pula habuan kamu untuk dunia. Maknanya Tuhan kata, kamu dah tahu harta tu nak guna apa untuk hari akhirat, tapi jangan lupa untuk dunia. Maksudnya boleh guna harta tu untuk apa? Boleh guna nikmat itu untuk makan-makan, untuk beli keperluan duniawi kita. Boleh, Allah Ta'ala tidak larang. Jadi salah kalau orang membuang dunia. Maka dunia ini digunakan dia juga. Tapi langkah pertama apa? Akhirat dulu, kata Allah. Okey, nombor tiga, yang ini yang kita nak kaitkan. Allah kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah kata berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ingat ni. Maknanya Tuhan kata, Tuhan dah bagi kita nikmat, salurkan nikmat tu pula kepada orang lain. Bukan kita je nak merasa, bagi juga orang lain merasa. Macam tu. Sama tak dengan teknik yang Tuhan kata apa? Tuhan kata, kalau kau jumpa anak yatim, wahai Muhammad, engkau santuni anak yatim. Sebab engkau dulu Allah pernah jaga. Nampak tak? Nabi dapat nikmat itu, Nabi buat baik pula kepada orang lain. Ni kita jangan lupa. Jadi apa yang ada pada kita ni, kita kena ingat macam mana kita nak beri pula kepada orang lain. Buat baik kepada orang lain. Kenapa? Kerana Allah telah buat baik kepada kita. Nombor 4 tu, barulah Allah kata wala tabghil fasada fil ard. Jangan gunakan nikmat itu untuk membuat kerosakan. Maksudnya apa? Jangan guna untuk buat dosa. Allah beri nikmat pandai. Jangan gunakan untuk berbuat kemungkaran. Tapi gunakan nikmat pandai itu untuk memandaikan orang lain. Macam tu. Ada nikmat kekayaan, dulu susah kita. Allah bagi kita kecukupan sampai lebih harta kita ni. Maka kita buat pula kepada orang lain yang mana tak cukup, kita cukupkan mereka. Tak? Kalau ada orang yang tak ada tempat tinggal dia, maka kita berikan kepada mereka tempat tinggal. Itulah yang Allah nak ajar kepada kita dalam suratul Duha. Jadi ini diaplikasi kepada semua nikmat. Okey. Ni ayat tambahan lah, nanti boleh catat, insya-Allah kita akan edarkan nota ni. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-11. Setakat ni jelas untuk maklumat pengulangan pada malam ni dan sedikit tambahan. Jadi lepas ni ayat yang surah Al-Qasas 77 ni sampaikan kepada semua zuriat kita, pesan dekat dia orang, pesan ke anak-anak. Nanti kalau dah pandai, ayah nak pesan kepada engkau 4 perkara. Sampaikan, Allah sampaikan. Nanti kalau jadi orang besar nak, kau dah ada pengaruh, kau dah ada jawatan, engkau ada segala-galanya, jangan lupa pesanan Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77. Ingatkan balik tentang nikmat dalam surah Duha. Jangan lupa diri. Jangan lupa kepada yang memerlukan. Baik, selesai. Kita pergi ayat nombor 11. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Okay. Wa amma, dan adapun terhadap bini'mah, terhadap nikmat siapa? Rabbika, Tuhanmu. Jadi Allah kata nikmat itu, nikmat siapa? Nikmat daripada Rabb kamu, yang ciptakan kamu, nikmat tu dari dia. Yang takbirkan urusan kamu, nikmat tu dari dia.
Nikmat yang Tuhan jaga kamu daripada kecil, dari dia, dan perbagailah. Okey, maka Allah kata apa? Fahaddith, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutkannya. Jadi Allah kata nikmat Tuhan ni yang kau kena sebut. Tapi apa yang banyak yang orang viral, yang orang hebahkan dekat media sosial, nikmat ke musibah? Masalah ke yang bukan masalah? Yang negatif banyak dicanangkan. Yang baik diam. Sepatutnya yang baik itu dicanangkan. Nikmat itu diperbanyakkan. Jadi kalau kita terbalik, dia bertentangan dengan ayat ke-11 surah Ad-Duha. Okey, nikmat apa yang kena sebut-sebut, yang kena canang-canang, yang kena update lah, nak kongsi pada orang? Nikmat apa? Maka nikmat ini kita kena lihat penggunaan perkataan nikmat. Okey, dalam Quran, kalau Allah guna an-ni'mah, ia merujuk kepada nikmat yang ada di dunia. Apa pun nikmat? Nikmat harta, nikmat perlindungan, nikmat pandai, nikmat agama, termasuk dalam an-ni'mah. Nikmat zahir, nikmat batin. Tenang, nikmat. Gembira, nikmat. Sehat, nikmat. Tetapi kalau Allah guna an-na'im, ia merujuk kepada nikmat di hari akhirat nanti. Antaranya nikmat syurga. Sebab tu penggunaan an-na'im ya, dalam Quran ada, sebenarnya kita akan kupas panjang nanti dekat surah At-Takatsur. Waktu kita bincang summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tadi imam baca rakaat kedua surah apa? Surah Lazim. Senyum itu sedekah. Macam mana tu? Saya boleh lupa dah tadi. Surah apa tak? Rakaat kedua surah Lazim tadi. Tak apalah, saya pun dah lupa dah. Allah astagfirullah, dosa banyak ni. Okey, mudah je. Kalau orang tanya nikmat dalam ayat sebelah tu nikmat apa? Dia adalah nikmat semasa hidup dekat dunia, zahir, batin, agama, dunia. Tapi kalau Quran guna an-na'im, ia merujuk kepada nikmat di hari akhirat nanti. Syurga tu di bawah tajuk an-na'im. Nanti kita akan jumpa dekat surah At-Takatsur, summa la tus'alun na yawma idzin 'anin na'im. Okey, jadi dah faham nikmat tu apa yang nak dicanang-canangkan tu. Maka dalam Tafsir Al-Jalalain, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah memberikan contoh nikmat kenabian, sebab nabi lah, nikmat kenabian ataupun apa pun selain daripada nikmat-nikmat itu. Okey, dalam tafsir As-Sa'di menyebutkan nikmat dalam ayat tu merangkumi semua nikmat. Nikmat agama ke, nikmat dunia. Jadi macam mana nak sebut nikmat tu? Maka kata al-Imam, kata Syekh As-Sa'di, dia kata nikmat tu sebut secara khusus. Maksudnya kita tulis alhamdulillah hari ni ada orang belanja apa? Tu dia. Okay, jangan hantar gambar je, biar gambar berbicara. Tak adalah, tulislah alhamdulillah hari ni sekian dapat sekian, tulis secara khusus. Kalau ada bawa kebaikan, ataupun kalau tak sebut secara khusus, boleh sebut secara umum. Sebab kalau kita sebut nikmat ni, dia membantu untuk kita mudah bersyukur. Betul tak? Kalau kita duk ulang masalah, jadi apa? Nampak? Betul tak? Kalau kita alhamdulillah, nikmat Tuhan, nikmat, jadi kita akan mudah untuk mensyukuri akan nikmat itu. Allah pun suka pada kita. Jadi cara dia macam mana? Sebut je lah macam biasalah. Umum. Alhamdulillah ni dapat nikmat. Alhamdulillah begini nikmat. Okey. Jadi kita tengok dekat sini juga. Ada hadis ya, yang riwayat Imam Ahmad.
At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarakaha kufrun. Menyebut-nyebut nikmat Allah adalah tanda syukur, meninggalkannya adalah tanda kita kufur. Okey, kemudian kita lihat tentang ada satu lagi hadis dekat sini sebelum masuk pengajaran jap. Okey, ni saya tinggalkan dulu. Lagi saya ulang balik, kita masuk terus kepada pengajaran ayat lah. Okey. Daripada ayat tadi kita dapat belajar apa? Menyebut-nyebut nikmat Allah adalah satu tuntutan dan dapat menguatkan rasa syukur kepada pemberi nikmat. Jelas lah? Okey, elakkan, hindarkan diri daripada banyak berkongsi tentang musibah. Bukan tak boleh, kalau ada keperluan boleh, tapi tak semua orang perlu tahu. Tak. Tapi bab nikmat ni susah benar nak dikongsi. Betul tak? Tapi kita kena cuba buat perubahan. Okey, untuk tindakan apa yang kita boleh buat setelah menyebut-nyebut nikmat Tuhan ni, semua orang tahu. Yang langkah pertama, sentiasalah memuji Allah yang memberikan nikmat itu melalui ucapan Alhamdulillah lah. Okey, kenapa di sebalik ucapan Alhamdulillah tu ada maksud apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Alhamdulillah adalah kalimatus syukur. Alhamdulillah adalah kalimah yang menunjukkan orang itu rasa syukur. Apabila hamba itu berkata Alhamdulillah, maka Allah berfirman, hambaku telah mensyukuriku. Jadi sebut nikmat Allah tapi mesti disandang dengan apa? Alhamdulillah. Dia formula selesai masalah ni Alhamdulillah, betul tak? Kan? Sebut Alhamdulillah tu tenang je, rasa macam lapang je, betul tak? Tapi kalau fikir sebaliknya, rasa nama berat je rasa. Alhamdulillah, orang tanya macam mana, apa khabar? Alhamdulillah. Kan? Powerful ucapan Alhamdulillah ni. Okey. Kemudian tindakan yang kedua, kita boleh sebut, boleh hebahkan nikmat yang kita terima kepada orang lain dengan niat untuk mensyukuri, bukan niat berbangga-banggalah. Jangan kita kongsi gambar pula nikmat gini kan. Hashtag kat situ, engkau ada. Yang itu tak boleh. Tapi kalau sekadar kongsi, Alhamdulillah hari ni dapat, Allah bagi rezeki dapat pergi umrah contoh. Alhamdulillah hari ni Allah rezekikan apa. Tulis, boleh. Jangan hantar gambar kosong-kosong, jangan. Bolehlah, nikmat, apa pun nikmat. Betul tak? Tapi jangan merendahkan orang lain pula, yang tu tak boleh. Namun begitu, tak semua nikmat ni kita boleh hebahkan. Ada pengecualian sebenarnya. Secara umum memang Tuhan suruh ceritakan. Mungkin orang cerita dengan dia tulis, betul. Mungkin ada orang dia cerita dengan dia papar gambar. Tapi sebenarnya tengok keadaan juga, tengok konteks. Kalau dalam media sosial ramai orang yang dengki ke ramai orang apa? Cuba tengok warganet, netizen dia macam mana. Jadi kita bimbang juga kan. Asyik kita kongsi, ada orang duk tengok, oh dia ni dapat ni. Sebab tu Nabi pesan dalam hadis riwayat Bukhari ni pasal mimpi lah. Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu melihat mimpi yang dia suka, nikmat, dapat mimpi baik ni nikmat. Dia mimpi apa? Mimpi baik lah. Maka janganlah dia ceritakan mimpi itu melainkan kepada orang yang dicintai. Ingat tak Nabi Yusuf dia mimpi kan? Dia cakap kat bapak dia, Pak, saya mimpi lah ada 11 bintang sujud, 1 bulan matahari sujud kat saya. Nabi Yaqub pasal apa? La taqsus ru'yaka. Jangan kau cerita mimpi tu kepada saudara-saudara engkau, bimbang mereka ada
lihat. Jadi daripada cerita tu, kita letakkan dalam ayat yang ke-11 surah Ad-Duha ni, tengok keadaan. Mungkin ada setengah kita terpaksa buat privacy lah. Kita tahu kan setting kan? Tahu kan? Oh, mungkin adik keluarga je boleh tengok. Tapi adik keluarga pun tak semua kita boleh kongsi juga, betul tak? Hari ni ayah bagi saya hadiah, anak lain tengok. Oh, dia seorang je dapat, susah juga. Jadi kita kena tengok konteks. Ada masa kita ceritalah nikmat, kongsilah, sebarlah. Tapi ada masa kena tengok keadaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Nikmat tadi juga, saya patah balik dekat sini pengajar yang satu lagi tinggal hadis. Nikmat tu bukan sekadar cerita tau. Mungkin ada orang dia tak nak cerita, tapi dia boleh dengan tunjukkan, dengan zahirkan. Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya Allah apabila memberikan kepada seorang suatu nikmat, maka Allah suka orang tu zahirkan nikmat dia. Maksud dia apa? Allah bagi duit banyak, dapat duit apa? Duit apa banyak dapat ni? Dapatlah duit sekian-sekian lah, rezeki terpijak lah kata orang. Kereta tu dah lama berbenar dah, asyik orang duk tolak je, betul tak? Dunia kata beli kereta baru pakcik, Haji beli kereta baru je, duit dia banyak. Dunia zuhud syahid, dunia zuhud. Tak, salah. Hadis ni suruh apa? Zahirkan nikmat tu. Cuma janganlah dia zahir tu estek. Engkau ada yang baru macam aku. Itu salah lah. Zahirkan, tunjukkan. Boleh. Untuk apa? Untuk zahirkan Allah dah bagi, Allah suka nikmat tu dizahirkan. Itu pun termasuk dalam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang akhir sekali. Setelah kita belajar ayat ni, ini kesimpulan daripada surah Ad-Duha. Sebab kita dah bincang setiap ayat tu pengajaran tindakan, maka saya tak perlu ulang. Maka yang saya nak ambil supaya kita tidak tertinggal maklumat yang tersirat dalam surah Ad-Duha, okey, begini. Dalam surah Ad-Duha secara tak langsung, Allah mengajar kepada kita macam mana nak mendepani, betul tak eja saya tu? Mendepani, tak ada N ke salah? Betul? Betul lah kot okey, surah Ad-Duha Allah mengajar kepada Nabi bagaimana nak menghadapi masalah dalam hidup. Kalau kita ada musibah, tipe musibah, kesulitan, kesempitan, apa pun yang kita tak sukalah, membebankan kita, menyulitkan kita, musibahlah nama dia. Okey. So surah Ad-Duha mengajar kepada kita pendekatan pertama apa? Pandang ke depan. Tengok yang ke depan. Kita belajar dari ayat nombor 3, 4 Berlaku dekat kita ni, jangan fokus sekarang, tapi tengok ke depan. Tengok ke depan tu dua. Tengok ke depan tu, pertama melihat ke depan maksudnya hari-hari mendatang. Macam mana nak tengok hari mendatang? Kita kena melihat sudut hikmah dari Allah. Ini kita ambil ayat yang walal akhiratu khairul laka minal ula. Macam Nabi terputus wahyu, maka Allah mengajar kepada Nabi supaya pandang ke depan. Terputus wahyu ada hikmahnya. Begitu juga kalau jadi kepada kita. Okey, untuk yakin pasti yang terbaik Allah nak bagi kepada aku, sebab tu Allah bagi aku musibah lah ni, Allah bagi aku sakit sekarang ni, Allah bagi macam-macam, maka untuk melihat ke depan hari-hari mendatang ni, saya nukilkan ayat tambahan lah sokongan dia. Minta maaf sebab saya tertinggal maklumat ni. Setelah saya melihat konteks tentang perempuan, saya rasa saya perlu terang ni sebenarnya. Okay, so ayat ni ingat sampai bila-bila. Surah Al-Baqarah ayat 216, Allah sebut apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu. Apa sesuatu tu? Musibah. Siapa suka sihat? Siapa suka sakit? Tak ada siapa suka sakit. Siapa suka susah? Tak ada orang suka susah. Siapa suka ada masalah banyak? Semua tak ada masalah banyak. Betul tak? Jiwa manusia dia tak suka kepada benda-benda yang payah. Tapi Tuhan ajar kepada kita, yang kau tak suka sakit itulah, yang kau tak suka kau sedih itulah, yang kau tak suka pada sulit itulah, sebenarnya ia baik untuk kamu. Dan Tuhan kata, boleh jadi yang kau suka tu ia buruk bagi kamu. Macam mana ada formula macam tu? Tuhan letak di hujung, Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Betul tak? Ni untuk ambil nombor satu tu, melihat adik kena pegang. Ada je fikir, Allah mesti ada perancangan lebih baik untuk aku ke depan. Kita tak tahu. Betul tak? Jelas Okey, boleh faham yang ni. Okey, nombor dua, dia duduk bawah pendekatan pertama adalah melihat kehidupan di hari akhirat. Lihat macam mana? Tak apalah, kejap je, sulit sikit je ni, tapi mesti ada ganjaran Allah nak bagi ke aku akan datang ni, dari akhirat ni. Tu tak, dulu boleh berjalan sampai tak ada pergi kuliah, jalan je. Mana ni Ji? London. Mana ni Ji? Turki. Mana ni Ji? Contoh, Allah pun berilah kat dia dah tak boleh berjalan dah. Betul tak? Ambil nombor satu tu. Okey, contoh. Dan ingat nombor dua. Sebenarnya Allah buat, Allah nak bagi ganjaran lebih baik di akhirat. Jadi untuk nombor dua ni, saya nukilkan ayat Quran satu ayat saja. Dalam surah Al-Ahzab ayat 31, yang ini Allah sebut tentang syurga. Tahu tak syurga Allah panggil apa? Kita biasa dengar jannah kan? Tapi Allah tukar nama dengan rezeki. Sebab tu kalau orang belajar rezeki, dia akan rasa, oh, rezeki ni sebenarnya maknanya luas. Kita duk ingat rezeki ni apa? Duit, betul? Sebenarnya tak. Allah gunakan rezeki itu tukar kepada syurga. Tengok ayat surah Al-Ahzab 31 tu, Tuhan kata apa? Allah kata, Allah, ayat ni Allah pesan kepada isteri-isteri Nabi lah. Allah mengatakan, jika mereka buat apa? Siapa yang antara kamu yang taat kepada Allah dan Rasul, dia buat amal-amal salih, kami balas kepadanya pahala amalan itu 2 kali ganda. Kami sediakan baginya rizqan karima. Rizqan karima. Apa tu rezeki yang mulia? Syurga. Betul, kadang-kadang Allah buat ni kan, Allah buat dah ni, tak apalah, biarlah dia cukup-cukup makan je. Tapi sebenarnya Allah nak bagi rezeki lain. Tidak. Jadi fikir yang pendekatan pertama ni nah. Okey. Pendekatan yang kedua dalam mendepani masalah, sebab zaman sekarang ni zaman yang penuh dengan kesepayahan, betul tak? Macam-macam lah, saya tak nak sebut apa-apa lah. Mungkin ada orang Allah uji dengan anak-anak, mungkin Allah ada orang uji dengan harta benda, mungkin ada orang Allah uji dengan majikan dia, macam-macam Allah uji. Jadi apabila kita ada perkara-perkara macam tu, ingat pendekatan kedua, pandang ke belakang pula, undur ke belakang. Pandang ke belakang ni apa? Ini yang Allah ajar pada Nabi apa? Tengok balik dulu anak yatim dulu kan, alam yajidaka yatima dulu tu, Allah bawa pandang ke belakang, iaitu lihat balik hari-hari yang telah kita lalui, ingat balik nikmat-nikmat yang telah kita kecapi. Macam saya sebut tadi itulah kan, kita pernah tak waktu kita sakit, mungkin ada orang sekali dia sakit, dia terpaksa belanja duit yang dia simpan waktu muda dia tu untuk bagi dia sembuh je, betul tak? Mungkin ada orang kata, kenapalah aku sakit, kenapa sekarang, kenapa? Ongok dia. Tetapi dia terlupa Allah dah bagi dia sihat berapa lama. Pernah Allah cas? Pernah Allah minta bayar? Betul tak?
Kan? Kita terlupa pandang ke belakang ni. Dulu waktu duit kita banyak, Allah bagi kita bertimbul-timbul. Sekali Allah uji kita dengan hilang separuh ataupun hilang ke semua dia. Surah Ad-Duha mengajak kepada kita petengok balik kat belakang tu. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun engkau sihat je. Tapi Tuhan bagi kau sakit, engkau dah mula sangka buruk kepada Allah. Betul tak? Kan? Pernah tak Allah Ta'ala minta kita bayar bumi yang dia duduk? Kalau dekat dunia kan, kena bayar kan? Beli rumah bayar, sewa rumah bayar, semua bayar. Air kena bayar. Elektrik je bayar tak? Semua kena bayar. Tapi ada Tuhan minta bayar semua tu? Tak ada. Tapi Tuhan buat dia susah. Macam-macam dia sangka kepada Allah yang bukan-bukan. Itulah teknik dalam surah tu Tuhan. Jadi tuan-tuan puan, kenapa dengan nikmat? Kerana tak ada apa yang kita dapat, semua dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua dari Allah. Betul Allah nak kata, kalau kau kiralah nikmat Tuhan ni, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kamu mengira nikmat Allah ni, pasti kamu tak akan dapat tentukan bilangan dia. Pernah tak kita terfikir waktu kita tengah duduk payah sekarang ni, kan, mungkin ada orang dah mengalami sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, betul tak? Mungkin dia tak boleh berjalan dah, mungkin dia kaki dia tak ada dah, mungkin dia tak ada dah. Pernah tak fikir, berapa tahun dah aku dapat guna kaki ni? Betul tak? Berapa tahun mata aku kau boleh tengok sekarang ni Tuhan ambil? Berapa lama aku dah gunakan telinga aku ni? Betul tak? Nak buat gigi pun bayar tak? Mahal tak? Nak bedah mata mahal tak? Mahal. Jadi pandang ke belakang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga surah Ad-Duha membimbing kita untuk terus kita maju ke depan, buat amal soleh, sabar, syukur, sabar. Pandang ke depan, jangan lupa lihat ke belakang. Ada soalan 1 minit je ni, dah nak isyak dah. Kalau tak ada, kita jumpa minggu depan. Sebab saya rasa esok kelas lain, maknanya minggu kelima, saya ambil Isnin saja. Jadi kita jumpa bulan 11, kita masuk kepada surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Moga-moga ada manfaat. Minta maaf kalau ada kekurangan kelemahan sepanjang membimbing sesi tadabbur bagi surah Ad-Duha. Kalau ada saya tersilap dalam menyatakan fakta dan sebagainya, tolong diberikan teguran. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan.